Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saya Nur Afini binti Ahmad Saifuddin dan dua orang rakan saya lagi iaitu Juni Kamila binti Isnik. Saya Juni Kamila binti Isnik. Saya Sarah binti Bashiruddin. Okey, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita diberi peluang untuk sama-sama membincangkan tentang satu tajuk yang agak hangat untuk dibincangkan iaitu kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Jadi antara Afini, Juni dan Sarah semuanya mesti mempunyai keluarga. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan institusi kekeluargaan? Jadi institusi kekeluargaan adalah unit paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sesebuah keluarga, maka akan baik dan sejahtera generasi akan dilahirkan dalam sebuah masyarakat. Jadi kita nampak di sini betapa pentingnya sebuah institusi keluarga untuk pembinaan negara bangsa kita. Okey, sekiranya institusi keluarga berpecah belah, maka kesan sosial dan kesan ekonominya akan dirasai oleh masyarakat dan generasi berikutnya. Oleh itu, maju atau mundurnya sesebuah negara adalah berpunca daripada institusi keluarga. Jadi sebelum saya, Afini, Juni dan Sarah menghuraikan lebih lanjut tentang institusi keluarga ni, marilah kita berkenalan dahulu dengan maksud ataupun konsep institusi terlebih dahulu. Jadi, maksud institusi secara umumnya ialah badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu. Okey, maksud keluarga pula. Okey, sebelum saya menyatakan maksud keluarga, saya ingin menyampaikan satu rangkap pantun. Juni dan Sarah nak dengar? Boleh. Okey, jadi pantunnya harus mestilah tentang keluarga iaitu masak lemak dengan kelapa. Kelapa dicari oleh sang kera. Cintai ibu, sayangi bapa. Pasti hidup aman sejahtera. Okey, jadi kalau kita tengok ke rangkap pantun tadi, ada perkataan ibu dan bapa. Jadi sudah semestinya keluarga ini pasti terdiri daripada ibu dan bapa. Jadi maksud keluarga dari yang diperoleh daripada Kamus Dewan iaitu bermaksud orang yang mempunyai pertalian darah dan perhubungan keturunan antara satu sama lain. Maksud keluarga juga bermaksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Keluarga juga boleh ditakrifkan sebagai kaum saudara mara, kaum kerabat dan sanak saudara. Okey, jadi Afini telah menyatakan maksud institusi keluarga. Tapi tu belum lengkap. Jadi kita kena Juni akan menyatakan maksud sistem sosial. Okey, jadi Juni silakan. Baiklah Afini, awak dengar tak? Sarah dan Afini dengar tak apa yang saya cakap? Alhamdulillah dengar. Saya teruskan ya. Boleh Juni? Boleh. Okey. Tadi kita telah berkenalan dengan apa yang Afini jelaskan tentang keluarga kan. Sekarang saya akan jelaskan tentang apa maksud sistem sosial Islam. Mari kita berkenalan dengan apa itu sistem sosial Islam. Okey. Sistem sosial Islam ialah sistem perhubungan sesuatu kelompok manusia dengan kelompok yang lain. Dan mereka ini diikat dengan beberapa nilai yang telah ditetapkan oleh Islam. Manakala di bawah sistem sosial Islam ini terdapat juga sistem unit sosial yang lebih
kecil seperti sistem keluarga. Ya, yang akan kita perbincangkan inilah suami, isteri dan anak-anak. Okey. Okey, boleh dengar tak? Okey, boleh. Boleh. Okey. Okey, saya teruskan dengan maksud sistem sosial Islam tadi. Ya, betul. Dekat situ kita berhenti. Okey, yang seperti yang saya jelaskan tadi walaupun tersekat, sistem sosial Islam ini ialah sistem perhubungan sesuatu kelompok manusia dengan kelompok yang lain. Dan mereka ini diikat dengan beberapa nilai yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, dalam sistem sosial Islam ini terdapat elemen penting, iaitu antara elemen penting dalam sistem sosial Islam yang pertama ialah ukhuwah Islamiah, iaitu Islam beratkan perhubungan sesama manusia berdasarkan ukhuwah Islam, iaitu persaudaraan atas dasar agama yang luhur, tidak merentasi sepada warna kulit, agama dan juga bangsa. Manakala elemen yang kedua dalam sistem sosial Islam ialah elemen kasih sayang. Dalam Islam, kasih sayang dapat ditunjukkan melalui kebajikan, iaitu kebajikan ni mesti melibatkan kelompok masyarakat dan keperluan sesama manusia. Sifat saling bantu-membantu dan bantu-membantu ni antara cara untuk kita menunjukkan kasih sayang sesama manusia. Dan sifat-sifat yang kita tunjukkan ni, sifat saling membantu, sifat kasih sayang ni akan membawa kepada keamanan dan keharmonian umat Islam. Manakala elemen yang ketiga, elemen dalam sistem sosial Islam ialah hormat menghormati. Sikap saling hormat menghormati ni harus kita didik dalam diri seorang individu itu dari kecil lagi. Itulah pentingnya peranan keluarga dalam sistem sosial Islam, iaitu didikan untuk menghormati orang ni mesti dididik dari kecil lagi kerana ianya akan menjadikan sikap hormat menghormati ini juga dituntut dalam agama Islam mahupun dalam agama lain. Kerana apa? Bila kita hormat menghormati ini, secara tidak langsung kita dapat mewujudkan sistem sosial yang baik antara masyarakat. Agama lain juga begitu, dia mementingkan kepada sikap hormat menghormati ini, kerana dengan itu kita akan dapat mengekalkan keamanan kita dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Ya, betul Juni. Saya bersetuju dengan kenyataan Juni. Walaupun kita Ya. berbeza agama, nilai hormat menghormati tu sangat diterapkan dalam sebuah institusi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Betul kan Sarah? Ya, betul tu. Kerana dia hormat menghormati ni juga kita boleh lihat terutamanya dalam contohnya sebagai ibu, di mana ibu kena menghormati suami dan anak juga menghormati ibunya. Kita melihat hormat ini sangat penting dalam sebagai institusi keluarga dari kecil maupun sehingga ke besar. Juni jelaskan. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan penerangan saya yang kedua, iaitu mengenai ciri-ciri sistem sosial Islam. Dalam sistem sosial Islam ini, kita ada ciri-ciri khusus untuk membezakan sistem sosial yang diasaskan oleh berdasarkan agama Islam dan sistem sosial yang diasaskan oleh pemikiran manusia. Okey. Sistem sosial Islam bersifat Rabbani dan berteraskan perancangan Allah untuk hamba-hambanya. Yang seperti yang saya kata, sistem sosial Islam ini mempunyai ciri-ciri khusus. Okey, marilah kita berkenalan dengan yang pertama, iaitu perhubungan sesama manusia dan alam adalah berdasarkan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bermaksud segala perlakuan dan tingkah laku manusia ni adalah berpaksikan kehendak dan keredaan Allah. Setiap
setiap perbuatan manusia ni, ya Afini dan Sarah, mestilah berdasarkan kepada ketakwaan Allah dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Maksudnya dalam kita berhubungan ni, kita mestilah ikut kepada keredaan Allah. Kalau kita nak berhubungan ni, kita mesti tahu perhubungan tu mendapat keredaan Allah ataupun akan mendatangkan kemurkaan Allah. Oleh itu, dalam perhubungan kita mesti peka dengan bagaimanakah perhubungan yang dapat membawa kita kepada keredaan Allah, dan perhubungan bagaimanakah yang akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Okey, yang seterusnya, ciri yang seterusnya ialah pergaulan dalam kelompok manusia ini mestilah berpandukan lunas-lunas syarak, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana setiap pergaulan manusia hendaklah berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini adalah kerana segala sesuatu adalah diciptakan oleh Allah. Maka wajarlah kita sebagai manusia ni untuk mengikut segala perintah Allah yang agar mendapat kebahagiaan dalam hidup. Ya, dalam perhubungan sesama manusia, yang ni kita nak tunjuk yang mana sistem sosial Islam ini bukanlah untuk mendapatkan kepentingan individu. Malah sistem sosial Islam ini untuk mendapatkan kesejahteraan secara menyeluruh dengan mementingkan kepentingan umum. Contohnya mementingkan kepentingan umum ni, macam kita bersosial bukannya macam saya berbaik dengan awak, saya berbaik dengan awak berdua adalah untuk mendapatkan manfaat sendiri. Bukan begitu. Contohnya saya sekarang ni saya mestilah dalam perhubungan, saya mestilah utamakan Afini terlebih dahulu untuk kepentingan saya. Betul tu Juni, saya setuju. Bukan orang lain, adalah prinsip yang diterapkan dalam agama Islam. Ya, saya pun bersetuju dengan pendapat saudari Juni sekata tadi. Okey, secara ringkasnya, sistem sosial Islam ini adalah untuk melindungi kebebasan manusia yang bersifat tanggungjawab kolektif terlebih dahulu berbanding tanggungjawab individu. Tanggungjawab kolektif ni merujuk kepada tanggungjawab kita bersama dengan orang lain berbanding dengan tanggungjawab kita individu. Okay. Itu saja ciri yang dapat saya sentuh pada masa yang singkat ini. Namun terdapat juga ciri yang lain, tapi antara yang saya sentuh ni antara ciri-ciri yang dapat saya ceritakan dalam masa yang singkat ini. Terima kasih saudari Juni. Bagi saya penjelasan tentang ciri-ciri sistem sosial yang telah diutarakan oleh Juni sangat jelas. Dengan serba sedikit saya lebih memahami apa itu ciri-ciri sistem sosial Islam. Jadi untuk meneruskan perbincangan kita, untuk lebih memahami tentang apa itu institusi keluarga, jadi saya jemput Sarah untuk meneruskan perbincangan ini tentang apakah institusi keluargaan dalam sistem sosial Islam. Jadi silakan saudari Sarah, sudah bersedia? Ya, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada saudari Afini dan juga saudari Juni atas penerangan yang sangat-sangat bermanfaat ya. Di mana kita dapat lihat di mana kita dapat ciri-ciri sistem sosial itu sendiri. Okey, jadi sebelum kita menelusuri dengan lebih dalam, okey. Jadi saya akan menerangkan apakah itu institusi di keluargaan ini yang dapat dikaitkan sistem sosial Islam ini. Okey. Pertama sekali, kita perlu letakkan dalam minda kita, di mana pertama sekali adalah konsep keluarga dalam Islam ni adalah keluarga ni merupakan satu unit kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Jadi keluarga ni sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk dalam membentuk peribadi individu yang baik. Jadi maksud di sini adalah disebutkan unit kecil. Jadi keluarga ni adalah satu unit kecil dalam masyarakat. Jadi kita bayangkan je macam ni keluarga, di sini kecil, bulatan kecil dan bulatan yang besar ni adalah masyarakat. Jadi di saya sini apa yang Sarah ingin gambarkan. Terima kasih. Jadi di sini kita
perlulah menekankan keluarga ni perlulah mempunyai satu keluarga yang berdisiplin dan mengikut syariat Islam. Jadi tujuan perkahwinan ni dalam Islam ni adalah sebenarnya adalah untuk kita mempunyai zuriat dan keturunan. Kemudian untuk menjaga kehormatan diri dan yang terakhir sekali adalah untuk keluarga yang aman dan damai. Kenapa? Keluarga yang aman dan damai ini bakal membentuk masyarakat yang saya sebutkan ini satu bulatan yang besar yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi sebenarnya Islam ni menerima perkahwinan ni adalah sebagai satu ibadat. Kerana apa saya sebutkan sebagai Islam ni menerima perkahwinan iaitu untuk keluarga ini sebagai satu ibadat kerana melalui perkahwinan ni, melalui keluarga, kita dah mampu memberi sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan juga masyarakat. Iaitu dalam keluarga, di mana sebagai contoh yang mudah saya beri, iaitu sebagai ibu dan bapa. Di mana ibu dan bapa apabila mereka berjaya mendidik anak mereka dengan baik, menerapkan nilai secara Islam, kemudian anak yang lahir tersebut bakal menjadi pemimpin dan ini akan menyumbang kepada masyarakat. Itu adalah analogi mudah untuk saya terangkan. Kemudian, mengapakah institusi keluarga ni penting dalam sistem sosial Islam ni? Yang pertama sekali adalah kerana keluarga ni, sistem keluarga yang kecil ini mampu mengekalkan dan juga mengukuhkan kesinambungan generasi manusia. Jadi kesinambungan generasi manusia melalui perkahwinan kerana kita dapat tahu melalui hadis Ahmad dan juga Ibnu Hibban iaitu kahwinlah kamu perempuan-perempuan yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat kelak. Jadi hasil daripada perkahwinan ni akan membentuk keluarga, kemudian akan lahirlah anak-anak yang mana akan dididik oleh ibu bapa mereka dan seterusnya membesar dan menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini yang disebut sebagai masyarakat lah, berbakti kepada masyarakat. Yang kedua, kenapa keluarga ni penting dalam sistem sosial Islam ni? Yang kedua adalah kerana keluarga ni memelihara akhlak dan kesopanan serta kemuliaan manusia. Jadi setelah terangkan mengenai kepentingan ataupun kaitan institusi keluarga ni dalam masyarakat. Jadi saya akan sentuh mengenai isu yang terdapat dalam masyarakat pula. Bolehkah saudari Juni juga Alfini saya teruskan? Okey, saudari Sarah, sebelum Sarah menyentuh tentang isu-isu dalam sistem keluargaan, boleh saya mencelah sedikit? Ya boleh. Boleh saya Alfini. Jadi, tentang isu-isu tentang sistem kekeluargaan, kita tengok isu ini sangat hangat diperkatakan dan sentiasa berada di dada-dada akhbar. Jadi, dalam era moden hari ini, kita tengok teknologi kini dianggap sebagai raja di mana semua maklumat boleh dicapai dengan mudah melalui hujung jari. Walau bagaimanapun, bersama-sama kemodenan ini, kegagalan perkahwinan, kelahiran anak luar nikah, keganasan rumah tangga dan sebagainya tentang masalah sosial semakin meningkat. Jadi teknologi ini mempunyai kebaikan tapi dalam masa yang sama ianya juga turut menyumbang kepada masalah-masalah dalam sistem kekeluargaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman iaitu dan Allah menjadikan bagi kamu dari kampung halaman kamu tempat tinggal. Iaitu dipetik daripada surah An-Nahl surah ayat yang ke-80. Jadi ayat ini menekankan tentang kepentingan tempat tinggal ataupun rumah di mana tempat tinggal dan rumah ini biasanya terdiri daripada ahli keluarga di mana ahli keluarga ini menghabiskan sebahagian besar masa mereka bersama-sama. Jadi
setiap ahli sistem kekeluargaan ini perlu mengamalkan nilai-nilai positif serta menjauhi nilai-nilai yang negatif. Nilai-nilai yang dibina dalam sebuah negara mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membentuk identiti, sikap dan moral seseorang. Okey. Jadi nilai-nilai yang negatif ini akan memberi impak kepada pembangunan sosial dari negara bangsa kita. Jadi apakah antara isu-isu itu? Boleh Sarah jelaskan sedikit? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Afini atas perkongsian yang mana dikaitkan dengan teknologi pada zaman terkini. Okey. Ya. Okay, jadi saya juga akan kaitkan satu isu yang mana boleh kita kaitkan dengan teknologi, iaitu mengenai isu pedofilia. Okey, Maiz, saudari Afini, apakah saudari Afini faham mengenai apa itu pedofilia? Saya hanya memahami dengan tidak lanjut. Jadi saya harap Sarah boleh terangkan supaya saya lebih memahami. Okey, boleh saudari Afini. Terima kasih saudari Afini. Okey, jadi pada era globalisasi, iaitu abad ke-21 sekarang ni, kita dapat tahu di mana teknologi pada zaman terkini sekarang ini semakin maju, jadi kita boleh lihat mana setiap individu kebanyakan hampir mempunyai telefon pintar tersendiri. Jadi disebabkan penularan telefon bimbit ini, jadi membuatkan ada kebaikan dan juga ada keburukan. Okay. Merujuk kepada pedofilia, iaitu pedofilia iaitu kita sebut sebagai yang mana kanak-kanak ni menjadi mangsa kerakusan seksual orang dewasa. Itu adalah definisi bagi pedofilia. Okay, merujuk kepada apa yang saya kaitkan sebenarnya tadi, teknologi dan juga pedofilia. Okay, saya akan mengulas mengenai bagaimana teknologi, iaitu telefon pintar ni boleh mengundang kepada pedofilia dan sebagainya. Pertama sekali kita dapat tahu melalui telefon pintar, kita dapat tahu terdapatnya jaringan ataupun rangkaian, yang mana terdapatnya rangkaian yang kita sebut sebagai ataupun istilah sebagai pornografi. Iaitu di mana terdapatnya video, mana video lucah yang tidak baik lah, yang mana hadir di dalam pada zaman sekarang ini. Seperti dahulu, di mana kita lihat perkara video-video yang tidak baik ini sangat sukar untuk didapati kerana ia CD dan juga ia berbentuk cekal padat dan sebagainya lah, dan sangat susah untuk didapati. Tapi pada zaman sekarang ini, hatta kita lihat terutamanya di iklan-iklan seperti kita lihat, kita buka aplikasi YouTube dan sebagainya, kita akan nampak iklan-iklan yang mana tidak menutup aurat dan sebagainya. Jadi betul tak pendapat saya dari Juni Kamila? Ya. Okay. Betul. Saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Sarah tentang iklan yang keluar di YouTube. Ya betul. Saya Terima pun kasih saudari. Terima kasih saudari Yasmin dan juga saudari Juni. Okey, jadi iklan-iklan ini sebeginilah yang menjadi racun di dalam pemikiran pemikiran individu Islam pada zaman sekarang ini. Okey, jadi walaupun kita melihat perkara ini satu perkara yang kita rasakan kecil, tapi sebenarnya bila lama-lama kelamaan kita melihat video juga gambar seperti disebut, lama-lama menjadi satu kebiasaan, dan bila menjadi satu kebiasaan dalam minda kita, kemudian perkara itu menjadi satu kehendak dalam diri kita. Jadi sebelum saya menyentuh mengenai isu pedofilia ni, mana saya nak beri sedikit statistik, iaitu dari Polis Diraja Malaysia, PDRM, yang mana menunjukkan itu sebanyak 22,000 kes penderaan seksual kanak-kanak telah direkodkan dari tahun 2010 hingga Mei 2017.
iaitu dengan purata kes sebanyak 3,000 kes setahun. 3,000 setahun. Jadi merupakan satu angka yang sangat menakutkan. Pada zaman dahulu, di mana mereka telah pun menjadi isu hangat iaitu kalangan pemikiran barat dan juga pemikiran Islam yang mana mereka iaitu mengenai hadis perkahwinan Rasulullah dan juga Aisyah. Yang mana kita lihat dalam hadis Sahih Muslim iaitu daripada Aisyah berkata, Rasulullah telah mengahwiniku ketika umurku 6 tahun dan baginda telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Jadi isu ini menjadi satu isu yang hangat yang diperkaitkan dengan yang mana isu pedofilia pada zaman dahulu. Tapi setelah kajian yang telah dibuat oleh para hadis sebagainya, jadi mereka menyatakan bahawa sebenarnya isu matang bagi seseorang kanak-kanak wanita itu adalah berbeza mengikut zaman. Jadi pada zaman dahulu, pada umur 6 tahun itu ia telah pun dikatakan sebagai matang. Berbanding dengan kanak-kanak pada zaman sekarang ini, pada usia 6 tahun, mungkin Juni, mungkin ada anak, maksudnya adik yang berusia 6 tahun. Jadi apakah pendapat Juni mengenai pemikiran adik bersama, adakah matang ataupun masih lagi kanak-kanak? Okay, Sarah dan Afi boleh dengar suara? Boleh. Boleh. Okay. Bagi pendapat saya lah, macam yang Sarah cakap, yelah umur matang tu berbeza mengikut tahun sebab seperti yang saya tengok kepada adik saya yang masih lagi umur 6 tahun, mereka ni masih lagi berfikir untuk bermain, di mana mereka tidak tahu membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Masih lagi berkehendak untuk bermain. Okay, boleh Sarah teruskan? Semakin menarik saya mendengarkan Sarah punya pembentangan. Okay, terima kasih kepada Juni atas pendapat. Jadi kita boleh lihat pada era zaman sekarang ini mana isu matang tu bukanlah sebagai satu tiket yang mana berlakunya percakapan antara pendapat barat dan juga Islam yang mengatakan bahawa umur sebegitu telah pun dikatakan boleh dikatakan mengadakan hubungan seksual dan sebagainya. Jadi ia amatlah bercanggah dengan pendapat Islam. Jadi apa yang saya boleh kaitkan dengan institusi keluarga dan sistem sosial masyarakat adalah, jadi kesan pedofilia ini kepada kanak-kanak tersebut dan kanak-kanak tersebut akan menjadi trauma. Apabila kanak itu menjadi trauma, jadi kehidupannya akan sentiasa berada dalam masalah. Jadi membuatkan kanak-kanak itu selalu memikirkan mengenai masalah. Jadi maksudnya sini senang sebut sebagai tidak bahagia kerana ia disebut trauma. Jadi apabila kanak-kanak ataupun disebut sebagai benih generasi muda kita bersama ini telah pun rosak disebabkan isu pedofilia ini. Jadi apa akan jadi apabila kanak-kanak itu besar dan menyertai dalam masyarakat? Jadi maka akan rosaklah sistem sosial dan juga masyarakat Islam ini. Jadi saya nak tanya pendapat Afini. Jadi apakah Afini rasakan mengenai isu pedofilia ni setelah saya memberi penjelasan mengenainya? Bagi pendapat saya, isu pedofilia ni dia yang pelakunya akan memberi kesan berpanjangan kepada sistem sosial. Contohnya pelaku akan memberikan kesan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak akan membesar sebagai ibu bapa dan perlakuan itu akan diulangi tanpa sekiranya mereka ini tidak mengamalkan sistem sosial Islam. Jadi itulah pendapat saya bahawa isu-isu iaitu antara seperti yang Sarah cakap, isu pedofilia ni dia akan berulang-ulang sekiranya tidak dibanteras. Macam tu. Jadi saya sebutkan tadi apabila keluarga iaitu telah pun berpecah, telah pun bergaduh, jadi akan membuatkan masyarakat juga akan berpecah belah. Jadi kenapa saya cakap masyarakat berpecah belah? Di sini adalah jadi dadah ni
kamu buatkan contoh. Okay, satu unit keluarga telah pun rosak disebabkan dadah. Yang mana kita dapat tahu dadah ni akan membuatkan pemikiran seseorang itu akan rosak. Okay, itu satu individu disebabkan contoh individu A. Individu A, pemikiran individu A di dalam masyarakat itu telah rosak disebabkan dadah. Kerana dadah ni membuatkan mereka tidak mampu berfikir secara normal dan sebagainya lah. Jadi individu A telah rosak. Okay, jadi individu A ni pula adalah pemimpin di dalam sebuah masyarakat itu. Jadi apa akan jadi sekiranya individu A yang merupakan pemimpin di dalam masyarakat itu rosak. Jadi apabila individu A tersebut rosak dan juga bukan pemimpin, maka rosaklah orang bawahannya, disebabkan individu tersebut tidak mampu berfikir secara normal lah, kerana dadah ni sebenarnya kajiannya dapat mengubah corak pemikiran kita dan merosakkan sel-sel yang baik di dalam kita punya minda otak kita. Jadi sebutkan seperti tadi memang bahayalah sebenarnya dadah ni di dalam masyarakat, okay, di mana bermula pada keluarga, okay, iaitu mungkin keluarga tidak memberikan kasih sayang yang baik, keluarga tidak memberikan pendidikan yang baik, agama yang baik kepada anak-anak, sehingga membuatkan anak-anak ini mengambil dadah. Kemudian apabila anak-anak mengambil dadah, okay, kemudian apabila anak mengambil dadah, anak menjadi pemimpin, kemudian memimpin di dalam masyarakat, maka rosaklah pula masyarakat. Jadi itulah isu sebanyak dua isu yang dapat saya terangkan mengenai isu yang boleh saya kaitkan dengan institusi keluarga dan kemudiannya masyarakat. Saja. Terima kasih Sarah. Jadi kita telah sampai ke perakhiran. Tapi saya ingin tekankan di mana saya telah mencatat apa yang telah Sarah katakan, iaitu tentang kesan-kesan positif sistem kekeluargaan. Sekejap ya, saya tayangkan sekejap. Baik, saya boleh nampak? Okey, boleh. Boleh saudari Afini. Okay, apa yang telah dikatakan oleh saudari Sarah, saya telah catat dalam peta buih ni yang menekankan kesan-kesan positif dalam sistem sosial Islam. Jadi saya ingin simpulkan tentang kesan-kesan positif ni, iaitu konsep nilai-nilai kekeluargaan dalam rangka kerja Islam adalah sangat penting kerana ianya bukan sahaja menggalakkan pembentukan keluarga bahagia. Okay, jadi terdapat hadis yang menerangkan bahawa Nabi Muhammad adalah contoh terbaik yang mengamaikan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi dalam kalangan ahli keluarganya. Pembentukan institusi keluargaan merupakan perkara penting yang perlu diberi penekanan oleh setiap individu. Jadi untuk membentuk keluarga yang bahagia, terdapat aspek-aspek yang kita perlu ikuti, iaitu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu seorang wanita dinikahi kerana 4 perkara, iaitu hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Islam telah memberikan panduan jelas dalam pembentukan sebuah institusi, ialah keluarga yang mengamalkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran akan membentuk keluarga yang bahagia. Jadi berdasarkan keempat-empat kesan positif ni, kita dapat lihat bahawa pembentukan keluarga bahagia adalah berdasarkan yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jadi saya Nur Afini akan merumuskan keseluruhan perbincangan pada hari ini, iaitu asas pembinaan sebuah negara, asas pembinaan sesebuah institusi keluarga adalah untuk keluruhan dan ketenteraman hidup, iaitu as-sakinah. Sekaligus pembentukan keluarga ini adalah untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Okey, keharmonian masyarakat ni kita tahu dianya bermula daripada keharmonian institusi keluarga. Jadi dengan arti kata lain, masyarakat yang harmoni mestilah terbina dari keluarga yang bahagia. Oleh yang demikian, sangat penting kita mengamalkan apa yang telah dilandaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan Hadis yang berkaitan dengan cara-cara untuk
mengamalkan keluarga yang bahagia, keluarga yang berlandaskan Islam supaya keluarga kita ni dapat mencapai keredaan dan keberkatan di dunia dan akhirat. Jadi itu saja apa yang dapat saya rumuskan dan daripada perbincangan hari ini, dan saya rasa perbincangan hari ini sangat memberi manfaat untuk saya tingkatkan diri, muhasabah diri untuk meningkatkan lagi nilai sosial saya untuk masa akan datang. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Sarah dan Juni kerana meluangkan masa untuk berkongsi serba sedikit tentang isu keluarga dalam membina masyarakat yang harmoni. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih. Juga saya ucapkan kepada Afini dan Sarah atas perkongsian yang menarik. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Afini dan juga Juni